Assalamualaikum, kita berjumpa lagi di dalam segmen Tak Tahu Tanya oleh Boss Production. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Khatijah daripada MZ Academy dan MZ Al-Quran Center. Ni ada segmen terakhir tau, Ustazah. Rasa, yalah, walaupun kita berjumpa hanya termasuk hari ini 2 segmen, rasa macam kehilangan gitu akan datang. Ustazah rasa macam itu juga kan? Ya, betul. Nak kata sedih tapi ketawa Okey, tak apa. So, untuk segmen terakhir ni kita pun dah tak lama lagi akan menyambut hari Lebaran. So, kita nak tanya soalan tentang Lebaran lah. Bukan pasal berhari raya, maknanya macam cara kita memohon maaf. Kerana adakah wajib kita memohon maaf pada hari raya? Kan? Macam, ya kalau orang cakap, ni hari raya, kau kena minta maaf semua ni. Padahal hari-hari lain pun kita boleh buat, atau kita pernah buat. Kan kadang-kadang macam dia jadi macam bila satu benda tu macam secara paksa dia dah jadi tak ikhlas. Macam adat. Tak kira dengan kawan-kawan ke apa. Mungkin sebelum malam raya tu dia dah sakit hati. Besok senang aku nak maafkan kau. Macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, kita nak menjelang Lebaran kan, Aidilfitri. So kalau kita cakap tentang minta maaf ni, dia sebenarnya minta maaf ni dia patutnya jadi habit kita, sebab kita tak tahu hari-hari kalau kita jumpa orang, kita kadang-kadang terguris hati dia kan, kawan-kawan kita, teman kita, ahli keluarga kita sendiri kan, kadang kita ada perkara yang kita mungkin gurau-gurau kan, kita tak maksudkan pun sebenarnya, tapi benda-benda macam tu semua kira seharusnya menjadi satu habit orang mukmin, iaitu meminta maaf every time. That's why kalau kita nampak seorang mukmin yang sejati lah kira yang sejati sebelum dia tidur kan. Macam sejati itulah macam saya jugalah. Okey, jadi sini gurau je lah. So jadi contoh nanti kita akan nampak, before dia mati dia kata before dia mati pula, yalah dia mati sekejap lah kan, tidur tu kan. So jadi before dia tidur tu dia selalu minta ampun kepada semua orang kan, kepada ibu bapa dia especially, kepada semua orang. Kemudian dia meminta ampun juga kepada Allah atas dosa-dosa dia kepada orang lain, baru dia tidur. Tu memang amalan sunnah seorang mukmin tu. So actually minta maaf ni dia adat untuk bila hari raya kan, hari raya maaf zahir batin kan, selalu selamat hari raya maaf zahir batin. Tapi kalau selamat Ramadan tak ada maaf zahir batin betul tak? Kan Ramadan patutnya minta maaf tu sebenarnya sebelum masuk Ramadan tu sendiri. Sebenarnya kerana bila kita tengok balik, Ramadan tu kan bulan yang sangat mulia. Jadi bila kita nak start off something very agung, very great, benda yang sangat mulia, kita start dengan minta ampun dengan orang lain. Sebab kalau kita nak beribadah kepada Allah tapi kita masih belum settle dengan brother, dengan sister kan, so kan kita belum settle lagi, kan dia macam so jadi kalau kita tak settle lagi, amalan kita belum tentu lagi diterima atau belum tentu lagi sempurna. So jadi bila kita tengok balik, sebenarnya minta ampun tu lebih baik sebelum Ramadan sendiri, atau kalau kita tengok balik kan, ada 5 malam yang doa kita tu tak ada hijab antara kita dengan Allah. Doa kita tu tak maknanya maksudnya doa kita ni akan diterima pada 5 malam. So apa 5 malam tu? Malam Jumaat, malam 10 Muharram, malam nisfu Sya'ban, malam Aidilfitri tu sendiri, so malam awal Syawal tu, dengan malam Aidil Adha. So kalau kita nak, contoh kita nak minta ampun ke apa, actually before kan, so nampak malam Syawal, bukan pada hari Syawal tu sendiri. Wow, ni baru ni, boleh tahu kan, kru-kru saya pun tak tahu.
So jadi dengan itu kita tengok apa yang keindahan Islam tu certain hari tu memang diutamakan. So kita tengok mana yang istimewa, mana hari yang istimewa. Bukan kita pilih tau. Maknanya kita bila kita contoh kalau kita ni seorang yang suka shopping kan. So kita akan tunggu bila CNY lah kan. Betul. Bila Black Friday. Black Friday. Bukan Black Dali, Black Friday. Kata apa? Bila dan itulah macam-macam lah kan. So jadi kita tengok pada peristiwa-peristiwa Islam. So jadi bila dengan sendirinya kita adalah orang yang sebenarnya percaya akan keistimewaan Islam tu sendiri. So jadi bila kita dah tahu macam ni kan, kita dah tahu okey, kita lebih peka, kita minta ampun. Hari-hari pun kita boleh minta maaf dengan orang kan. Hari-hari minta, sebab kita tak tahu bila kita punya last day. Belum tentu kita dah sampai Syawal kita dah sekali kita innalillah dulu kan. Kita pun tak tahu. Kita dah beli baju raya dah beli kan. Nak pergi Black Friday kan. Dia dah sampai Black Friday. Blackout terus. Okay. So jadi itulah kita sebenarnya hari-hari kita tu adalah hari-hari sebenarnya adalah hari raya. Kalau ikut orang, kalau kita tengok kalau sebagai seorang Islam tu hari-hari tu kita perbaiki diri, hari-hari tu kita rasa that day, hari ni kita belum tentu lagi kita sampai petang contoh. Kalau ni pagi kita belum tentu lagi kita sampai petang. Kalau petang tu kita belum tentu lagi kita sampai esok. Esok belum tentu lagi sampai dan that's why hari-hari kita kena muhasabah kan, muhasabah diri. That's why kalau kita minta ampun pun hari tu minta ampun, settle. Contoh nanti esok lusa boleh lah minta maaf dengan dia kan. Ada isu dengan apa tu mak ke bapak ke kan. Kan sekarang kan kita tahu kan ada isu dengan menantu kan. Kan sekarang isu yang trend lah sekarang Saya pun tak tahu lah. Saya pun tak tahu, belum Kan? experience lagi. Belum experience lah. Yang saya dengar, tak experience lagi. So jadi kita tengok menantu lah, mertua lah, dan itu kita minta maaf tak payah tunggu ni raya nak datang rumah baru kita minta maaf. Sebab kita tak tahu lagi bila kita last. Jangan itulah. Kadang-kadang kita biar orang kata apa? Jangan sampai kita tak berpeluang untuk buat sesuatu sebab kita tak tahu whether dia akan pergi atau kita akan pergi dulu. Betul. Macam itulah. Ni kalau menziarah ni adat ke atau agama? Menziarahi tu sebenarnya dia adat tapi dia merupakan dalam agama juga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memang menggalakkan kita untuk ziarah. Sebab ziarah ni sebenarnya dia bukan sahaja budaya orang Melayu kan. Kalau kita tengok kalau orang Cina pun dia punya tu dia ada ziarah-ziarah juga, tapi cuma dia tak macam kita lah kan. Satu hari dengan bas baju bas, sama kan. Itu alhamdulillah kita budaya Melayu kita meraihkan adat menziarahi ni. Itu which is good. Sebab kita kalau lah tak ada hari raya, actually kita tak ziarah pun kan. Kan ada yang ziarah setahun sekali, ada yang setahun tu tak dapat kan. Next year lah kan. Actually kita boleh je ziarah selain daripada hari raya. Betul. Ramadan pun boleh ziarah, beli makanan untuk buka puasa contoh. Kita boleh daripada sini kita tengok adakah kita orangnya bila tunggu waktu tu kita buat ataupun kita orangnya yang melazimkan buat. Jadi kita tengok kalau bulan puasa pun orang tunggu contohnya macam segmen yang lepas kan, bersama yang Ustazah Husainah, tak silap saya kan mengatakan yang actually kita tak payah tunggu pun malam terakhir Ramadan kan, malam terakhir Ramadan. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu kenapa adanya malam terakhir Nabi SAW letak pada akhir. Sebab kita tahulah kan, kalau bila masjid kat Singapura ni, bila awal-awal Ramadan penuh kan, bila yang akhir tu yang sedih sikit terus ada imam dengan satu makmum je contoh kan. Contoh. Jadi that's why kenapa Lailatul Qadar tu pada akhir. Kenapa Nabi SAW pada akhir? Sebab Allah pun tahu kan, hamba-hamba dia punya semangat tu seminit semangat dia. So jadi kita tengok daripada situ lah, kita tengok adakah kita orang yang mengamalkan sunnah tu pada setiap bulan ataupun for that particular month je. Kan. So itulah.
puasa sebulan. Mm-mm. Hari raya betul ke sebulan? Sebenarnya kan hari, dan namanya hari. Hari. Kan? Hari raya kan. Jadi hari ke bulan. Kan? Hari. Hari raya. So hari raya. So actually that's why actually rayanya cuma sehari lah kan. Tapi ada orang jelas sebab ramai dia nak ziarah. So dia ziarah yang lainnya pada hari yang lain. Ya. Tapi kalau ikutkan betul-betul hari raya tu sebenarnya sehari sebenarnya. Sehari ya. Sehari. That's why ada puasa sebab- 6. That's why ada puasa 6. Itu yang kadang-kadang, yelah macam kita ni tak tahu kan. Macam kalau ada bangsa asing kadang-kadang tanya macam, hari raya belum habis lagi ya? Itulah kadang-kadang kita pun nak ekstrim pun takut salah kan. Hari Itu jalan paling senang, puasa sebulan, hari raya sebulan lah. It, actually boleh. Maksudnya yang kita hari raya tu that particular hari raya yang Idul Fitri yang awal tu Syawal tu, itu yang betul-betul hari raya sebab kita meraihkan yang sebulan puasa kan. Tapi bukan meraihkan maksudnya sakan kan. Itulah. Kita sakan terus apa amalan kat Ramadan tu kita tinggalkan. Nah, Kan. Selalunya macam tu. Tapi that's why kenapa adanya puasa 6, kenapa adanya puasa 6 sebab nak ingatkan kita jangan lupa that time tu kalau amal sakan-sakan sekarang ni kita patutnya teruskan. Teruskan. So 6, that's why dia puasa 6 dia ingatkan balik. Ingatkan balik. That's why ganjaran dia pun seperti apa? Setahun berpuasa dan sebagainya kan, ganjaran puasa 6. Jadi kalau kita tengok balik, Islam tu sebenarnya indah. Dia tak akan buat kita lupa kita punya purpose sebenarnya. Tak akan buat kita lupa purpose kita. Kalau kita tahu kalau kita tengok balik, kalau puasa sebulan tu penat dia nak tahan nafsu dia, tiba-tiba bila raya dia terus, faham tak? Jadi for what purpose actually puasa tu? So kita tengok balik lah. Bila kita raya, bila kita raya berpada-pada kan. Tak naklah sampai ada pembaziran sangat, tak naklah sampai kita makan kenyang-kenyang kan, sampai kan. That's why bila Ramadan dia turun 10 kg, bila Syawal dia naik 20 kg contoh. Kan. So kita tengok apa? Kita tengok dia punya, kita tengok sekarang ni lah macam kita tu macam mana. Kita pada yang mana, yang naik 20 kg ke atau yang konsisten yang 10 kg tu memang tak gerak macam tu. Terima kasih Ustazah. Saya rasa satu penjelasan yang jelas dan benar. Terima kasih kerana sudi hadir di Boss Production. Dan untuk penonton dan pendengar-pendengar, jangan lupa subscribe Boss Production, Islamic Content by Boss Production. Dan terima kasih kepada MZ Academy dengan MZ Al-Quran Center. Dan yalah, tak lama lagi kita menyambut hari raya. Jadi saya rasa tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat untuk saya mengucapkan salam lebaran untuk semua yang mendengar dan yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.